Salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan guru sekalian. Saya Stasia James, PSMP Ambilan Jun 2019 daripada kelas PS3T3 1 daripada kursus Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ingin membentangkan tentang kertas cadangan penyelidikan yang bertajuk Kesediaan Guru Menggunakan Bahan Bantu Mengajar BBM Elektronik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan serba sedikit tentang latar belakang kajian saya. Saya telah bahagikan kepada dua elemen utama iaitu perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi atau dikenali sebagai TMK dan juga penggunaan bahan bantu mengajar berbentuk elektronik. Seperti yang dinyatakan oleh kajian Zanaria, Chiu dan Muhammad Syaril pada tahun 2019, banyak sektor di seluruh dunia telah berkembang maju, termasuk sektor pendidikan, ekoran daripada pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi, TMK, yang semakin mencapai kemajuan di peringkat globalisasi. Ini bukan saja suatu alternatif yang baik dalam mempertingkatkan kualiti pendidikan di negara kita, malahan meningkatkan pengetahuan tentang ilmu, teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan murid dan juga guru. Sudah pastinya apabila kita bercakap dengan terms TMK, pastinya berkaitan dengan penggunaan alatan elektronik atau apa sahaja yang berbantukan komputer. Dari situ, kita dapat menggunakan teknologi ini sebagai sesuatu yang positif dan memberikan impak yang baik dengan menghasilkan bahan bantu mengajar berbentuk elektronik dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi murid masalah pembelajaran. Baiklah, murid-murid masalah pembelajaran ini seperti yang kita tahu mempunyai kelemahan dari aspek penguasaan kemahiran belajar dan juga mengalami kesukaran untuk fokus dalam tempoh masa yang lama. Maka penggunaan bahan bantu mengajar lebih-lebih lagi berbentuk elektronik menjadi satu alternatif yang dapat meningkatkan kualiti pembelajaran murid pendidikan khas masalah pembelajaran ini. Baiklah, seterusnya pernyataan masalah. Pernyataan masalah ini saya juga telah bahagikan kepada dua, iaitu isu yang pertama tentang tahap pengetahuan dan kesediaan guru dalam penggunaan bahan bantu mengajar berbentuk elektronik ini, dan juga yang kedua adalah masalah semasa menggunakan bahan bantu mengajar elektronik ini. Baiklah, saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama dari aspek tahap pengetahuan dan kesediaan guru yang berkaitan dengan penggunaan bahan bantu mengajar elektronik ini dalam kalangan murid masalah pembelajaran. Baiklah, perubahan dalam sistem pendidikan yang lebih berpusatkan murid ini mengkehendaki murid lebih aktif dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Maka guru perlulah peka terhadap keperluan murid melalui penggunaan media sebagai penyampai ilmu pengetahuan agar dapat disampaikan dengan lancar dan juga berkesan dalam sesi pengajaran tersebut. Oleh itu, perlulah mengambil kira tahap keupayaan murid dan juga potensi murid agar proses pembelajaran itu lebih berkesan di mana murid dapat memberi respon dan juga melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Selain itu, pendedahan pembelajaran secara atas talian telah mendorong murid ke arah penggunaan media elektronik. Contohnya, kelas secara atas talian menggunakan medium komunikasi maya iaitu Google Meet. Perlu juga disertakan dengan penghasilan bahan bantu mengajar elektronik sama ada berbentuk PowerPoint, sama ada berbentuk permainan interaktif sebagai bahan sokongan agar pembelajaran lebih interaktif dan juga menarik untuk diikuti oleh murid masalah pembelajaran ini. Baiklah, kita beralih kepada isu yang kedua, iaitu tentang masalah penggunaan bahan bantu mengajar berbentuk elektronik ini. Isu ini adalah untuk mengenal pasti tentang masalah semasa penggunaan bahan bantu mengajar dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Hal ini kerana pembelajaran yang lebih bertumpukan TMK bukanlah satu kebiasaan. Oleh itu, terdapat masalah-masalah yang mungkin timbul semasa menggunakan bahan-bahan bantu elektronik ini dalam sesi PNP guru. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan untuk mengetahui tahap pengetahuan dan juga kesediaan guru
dalam menggunakan bahan bantu mengajar elektronik semasa PNP. Juga tinjauan dilaksanakan untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul semasa penggunaan bahan-bahan bantu mengajar ini. Seterusnya kita beralih kepada tujuan, objektif dan juga soalan kajian yang telah disediakan. Baiklah, yang pertama sekali adalah tujuan kajian. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji tahap kesediaan guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar ataupun BBM elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran PNP, pendidikan khas masalah pembelajaran. Maksudnya di sini fokus adalah untuk murid masalah pembelajaran sahaja. Yang kedua adalah objektif kajian. Kajian ini dilaksanakan untuk memenuhi 3 objektif yang dinyatakan. Yang pertama sekali adalah untuk mengetahui tahap pengetahuan guru pendidikan khas masalah pembelajaran dalam menggunakan bahan bantu mengajar elektronik dalam sesi PNP. Yang kedua, mengetahui tahap kesediaan guru pendidikan khas masalah pembelajaran dalam menggunakan bahan bantu mengajar elektronik ini dalam PNP. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti masalah-masalah penggunaan BBM elektronik semasa PNP guru. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan kajian. Berikut juga merupakan 3 soalan kajian. Yang pertama sekali adalah, apakah tahap pengetahuan guru pendidikan khas masalah pembelajaran dalam menggunakan bahan bantu mengajar elektronik dalam PNP? Yang kedua, apakah tahap kesediaan guru pendidikan khas masalah pembelajaran dalam menggunakan bahan bantu mengajar elektronik dalam PNP? Dan yang ketiga, apakah masalah-masalah yang timbul dalam menggunakan BBM elektronik ini semasa sesi PNP? Dan itu adalah tujuan, objektif dan juga soalan kajian. Baiklah, kita beralih kepada skop dan batasan kajian. Okey, kajian ini dilaksanakan terhadap siswa guru Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas yang telah menjalani praktikal, maksudnya mereka telah mempunyai pengalaman untuk mengajar di sekolah dan mengendalikan bilik darjah. Namun demikian, kekangan dalam pelaksanaan kajian ini adalah sepertinya faktor keselamatan kerana seperti yang kita tahu pada ketika ini, pandemik COVID-19 yang telah menyerang negara kita sangat meluas dan sangat berbahaya kepada semua individu. Oleh itu, pergerakan kita adalah terhad dan kita tidak boleh pergi ke sekolah ataupun pergi ke kampus tanpa persetujuan ataupun tanpa arahan yang cukup kuat untuk kita menjalankan kajian ataupun mendapatkan maklumat tentang kajian. Oleh itu, saya telah menyediakan link Google Form yang telah disebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Telegram dan juga Instagram sebagai media untuk menyebarkan soal selidik kepada sampel-sampel yang ditujukan untuk kajian ini. Baiklah, seterusnya adalah kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini adalah untuk melihat pengetahuan guru dalam menggunakan jenis-jenis BBM elektronik serta masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam menggunakan BBM elektronik semasa sesi PNP. Baiklah, oleh itu kajian ini dilaksanakan agar dapat menggubal aktiviti atau program yang sesuai untuk sesi PNP. Maksudnya di sini, guru dapat mengenal pasti apakah kelemahan ataupun jenis-jenis bahan bantu mengajar yang sesuai berbentuk elektronik yang sesuai kepada murid pendidikan khas dan oleh itu mengenal pasti kelemahan-kelemahan yang wujud dan oleh itu mereka dapat menggubal aktiviti ataupun program yang sesuai untuk menggantikan kelemahan-kelemahan yang dikenal pasti. Dan yang ketiga adalah diharapkan kajian ini dapat menilai keberkesanan BBM elektronik yang dihasilkan dan membuat penambahbaikan. Okay, seterusnya adalah definisi operasional. Ini adalah empat terms utama yang di-highlightkan dalam kajian ini. Yang pertama sekali adalah bahan bantu mengajar iaitu BBM yang juga adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melaksanakan sesi PNP dan fokus kajian ini adalah BBM berbentuk elektronik dan contoh-contohnya adalah radio, television, project slide, video dan juga alat berbantukan komputer.
Yang kedua adalah tahap pengetahuan yang merujuk kepada ilmu atau maklumat yang diperoleh hasil daripada pengumpulan maklumat daripada pelbagai sumber. Okay, dari situ kita akan dapat mengetahui tahap pengetahuan dan juga meningkatkan tahap pengetahuan. Yang ketiga adalah tahap kesediaan, iaitu kesanggupan dalam melaksanakan suatu tindakan untuk mencapai objektif. Bermaksud di sini, bagaimana kita dapat mengetahui tahap kesediaan guru dalam mengenal pasti penggunaan bahan-bahan bantu mengajar berbentuk elektronik ini dalam sesi PNP mereka. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali adalah masalah, iaitu halangan atau konflik yang timbul disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu. Maksudnya kajian ini adalah untuk mengenal pastilah apa masalah-masalah yang timbul sepanjang penggunaan BBM elektronik ini dalam sesi PNP guru. Seterusnya kita beralih kepada tinjauan literatur. Baiklah, kajian ini telah berkait rapat dengan model pembelajaran model AD yang digunakan sebagai panduan dalam penghasilan reka bentuk pengajaran yang berkesan. Okey, model AD ini telah dijadikan panduan dalam kajian ini, di mana model ini dapat membantu guru untuk menghasilkan reka bentuk pengajaran yang cekap dan juga berkesan dengan mengaplikasikan 5 proses ADDIE pada bahan pengajaran yang dihasilkan. Okay. Dan ini dinyatakan dalam kajian Nada Aldoubi pada tahun 2015. Okay, terdapat 5 fasa penting dalam model AD ini. Yang pertama sekali adalah A, iaitu analysis. Yang kedua D, development, design ataupun reka bentuk. Yang ketiga adalah development ataupun pembangunan. Yang keempat, implementation ataupun pelaksanaan. Dan juga yang kelima adalah E, evaluation ataupun penilaian. Baiklah, saya akan huraikan satu persatu fasa dalam model AD ini. Yang pertama sekali adalah fasa analisis. Fasa ini dapat membantu penyelidik mengenal pasti objektif yang hendak dicapai selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Ia membolehkan guru mengumpul maklumat tentang perkara yang telah diketahui oleh murid dan perkara yang masih perlu dipelajari oleh murid. Bermaksud di sini, guru dapat mengenal pasti objektif dan juga dia dapat mengenal pasti apalagi maklumat yang diperlukan untuk mencapai objektif yang akan ditetapkan. Yang kedua adalah fasa reka bentuk. Fasa ini dilaksanakan setelah proses analisis dilaksanakan, iaitu menentukan objektif pengajaran yang khusus, pendekatan teori atau model pembelajaran yang sesuai, jenis bahan bantu elektronik yang digunakan dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Dan ini juga perlulah mengambil kira potensi dan juga tahap kesesuaian murid. Yang ketiga adalah fasa pembangunan, di mana yang melibatkan pelaksanaan sesi PNP dengan menggunakan bahan bantu elektronik mengikut keperluan dan kesesuaian tahap keupayaan murid. Kesediaan guru menghasilkan bahan mengajar itu penting supaya dapat membina pengetahuan baru dan juga membantu murid dalam sesi pembelajaran mereka. Baiklah, yang keempat adalah fasa pelaksanaan, di mana bahan pengajaran yang dihasilkan digunakan dalam sesi pengajaran untuk mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki sebelum bahan tersebut digunakan sepenuhnya oleh murid masalah pembelajaran. Dan fasa terakhir ialah fasa penilaian ataupun evaluation, di mana guru menilai produk akhir ataupun bahan bantu mengajar yang telah siap sama ada ianya berkesan ataupun dapat mencapai objektif pengajaran yang telah ditetapkan. Okay, sama ada produk itu perlu penambahbaikan, guru boleh memulakan penghasilan tersebut daripada fasa analisis untuk mengetahui sebenarnya apakah masalah yang dihadapi. Dan itu adalah 5 fasa bagi model AD. Baiklah, beralih kepada dapatan kajian lalu. Okay. Terdapat 2 kajian lalu yang saya kepilkan di sini. Seperti yang kita tahu, kesediaan guru dalam menggunakan BBM adalah
penting untuk memastikan keberkesanan proses PNP. Oleh itu, penggunaan BBM elektronik ini telah diuji oleh kajian-kajian lepas daripada penyelidik-penyelidik terdahulu di mana ia merupakan penyokong kepada kajian yang akan saya laksanakan ini. Baiklah, kajian yang pertama adalah bertajuk penggunaan alat bahan bantu mengajar berasaskan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah Zon Benut yang ditulis oleh Siti Aminah Salehin dan Fazlinda binti Abdul Halim pada tahun 2018. Kajian ini juga menggunakan kaedah tinjauan dengan instrumen soal selidik dan seramai 40 sampel guru telah dipilih untuk tujuan kajian ini. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap penggunaan BBM berasaskan multimedia adalah pada tahap yang memuaskan dan persepsi guru terhadap kepentingan penggunaan BBM mendapat maklum balas yang memuaskan. Dapatan kajian lalu yang kedua ditulis oleh Nur Desira Saidin dan Hazrati Husnin pada tahun 2021 yang bertajuk Google Classroom sebagai pelantar pembelajaran, tahap pengetahuan dan tahap kesediaan guru-guru sekolah menengah luar bandar. Dan hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa Google Classroom ini digunakan sebagai fail pengumpul maklumat yang juga termasuklah bahan bantu mengajar elektronik yang dihasilkan. Bahan-bahan ini digunakan sebagai bahan sokonganlah dalam sesi PNP. Dan hasil dapatan menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan kesediaan guru dalam penggunaan media elektronik sebagai BBM adalah pada tahap yang memuaskan. Seterusnya kita beralih kepada kerangka konseptual iaitu asas yang menjelaskan keseluruhan projek kajian dan ini adalah kerangka konseptual bagi kajian yang akan saya laksanakan. Baiklah, seterusnya adalah metodologi kajian iaitu merujuk kepada cara pengkaji melaksanakan sesebuah kajian dengan menentukan penggunaan kaedah atau teknik untuk menjawab soalan-soalan kajian yang dikemukakan pada awal pembentangan tadi. Jadi dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah kuantitatif yang lebih memudahkan pengkaji mengumpul dan menganalisis data. Dan reka bentuk kajian adalah kajian tinjauan melalui kaedah pengumpulan data iaitu soal selidik. Seterusnya adalah persampelan. Dalam jadual yang saya sediakan menunjukkan sampel-sampel yang digunakan sepanjang menjalankan kajian ini. Dalam kajian ini, populasi yang dirujuk adalah siswa guru pendidikan khas ambilan Jun 2018 dan juga Jun 2019 seramai 76 orang. Namun, sampel yang telah diambil adalah seramai 47 orang sahaja yang terdiri daripada 26 siswa guru ambilan Jun 2018 dan juga 21 orang siswa guru ambilan Jun 2019. Okey, seterusnya adalah instrumen kajian. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik. Dan dalam kandungan soal selidik itu terdapat 3 bahagian yang telah saya bagikan kepada bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A terdiri daripada maklumat diri bagi responden. Bahagian B iaitu tentang tahap pengetahuan dan kesediaan siswa guru dalam menggunakan bahan bantu mengajar elektronik. Ini merujuk kepada siswa guru yang pernah menjalani praktikum dan juga diambil sebagai sampel kajian. Dan bahagian C adalah tentang masalah yang dihadapi semasa menggunakan bahan bantu mengajar elektronik ini. Seterusnya adalah metodologi kajian dari aspek kesahan dan juga kebolehpercayaan. Baiklah, kesahan ini di mana semakan daripada pakar adalah penting untuk memastikan konstruk yang dibina adalah tepat dan isi kandungan yang jelas. Ini disokong oleh Muhammad Faizal Nizam dan juga Liu Tizuwei pada tahun 2017. Dan kumpulan pakar ini terdiri daripada pensyarah pakar dalam bidang pendidikan khas. Dalam kajian ini, saya telah merujuk pensyarah penyelia untuk membuat semakan tentang segala elemen yang terdapat dalam kajian ini. Dan seterusnya adalah kebolehpercayaan yang merujuk kepada ketekalan atau kestabilan keputusan pentaksiran di mana kajian ini telah dirintis terlebih dahulu kepada 15 orang pendidikan, 15 orang siswa guru daripada kursus pendidikan khas, masalah pembelajaran secara atas talian
yang dipilih secara rawak. Bermaksud untuk mendapat kepercayaan tentang instrumen kajian ini. Seterusnya adalah prosedur pengumpulan data dan juga prosedur penganalisisan data. Okey, untuk pengumpulan data, data tersebut adalah berdasarkan instrumen soal selidik yang diberikan kepada sampel yang telah dipilih. Maksudnya semua data itu diperoleh hasil daripada soal selidik yang diperolehlah daripada sampel. Dan yang kedua adalah penggunaan medium komunikasi secara atas talian untuk mencari maklumat dan menyebarkan instrumen kajian. Sebab terdapat batasan di mana pergerakan yang terhad untuk pengkaji menjalankan kajian ini dan menyebarkan soal selidik. Maka penggunaan medium komunikasi secara atas talian merupakan satu alternatif yang paling mudah untuk menyebarkan instrumen kajian, iaitu soal selidik. Dan yang terakhir sekali adalah prosedur penganalisisan data yang dilaksanakan melalui dua cara, iaitu analisis statistik deskriptif dan juga inferensi. Dan dapatan kajian yang diperoleh daripada soal selidik dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for the Social Science ataupun SPSS. Dan ini adalah metodologi kajian yang akan dilaksanakan. Akhir sekali adalah rujukan. Ini adalah kesemua bahan-bahan rujukan yang telah saya gunakan dalam menghasilkan kertas cadangan penyelidikan ini. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.